Hai, Assalamualaikum. Okey, dah ready semua. Malam ni kita insyaAllah akan menggunting kain lipat batik. Menggunting kain lipat batik. Okey, ini adalah hasil jahitan Nurul, kain batik, kain lipat batik. Tapi Nurul nak tunjuk cara yang berlainan sikit lah dalam dia. Ini sebelah dalam. So Nurul ada pakai sambungan dekat sini. Kita pakai sambungan dekat sini supaya tu apa? Sambungan ni dia bagi fungsi dia supaya kain kita ni tak terjulur bila kita berjalan. Tak terjulur. Jadi dia akan cantik bila kita pakai. Kan selalu bila kita ni belah dalam, selalu kalau kita berjalan dia ni kan akan terkeluar. Ni kelainan Nurul nak tunjuk. Mungkin banyak ramai lah orang yang tahu macam mana nak buat kain lipat batik. Tapi yang Nurul punya style dia macam ni. Nurul tambahkan kain untuk dekat sini. Tambahan ni kita cantum dekat peha ni lah. Dekat peha ni. So kita berjalan yang ni dia tak akan terjulur lah. Tak akan terjulur keluar. Ini Nurul punya kain lipat batik. Okey, selalunya kan orang tak nak buat kain belah sebab dia berjalan dia akan nampak dia punya betis. So Nurul punya cara, okey, ni kita belah macam ni. Tapi betis kita tak akan nampak. So kita akan pusing kain yang dalam ni sampai ke belakang. Okey, dia ada dua cara kita buat. Ada yang macam biasa tu, dia akan terbelah sampai sini kan. Dekat peha sini dia terbelah. Sebab yang belah ni kita akan pusing dia sampai ke belakang. Okey, ini bahagian belakang kain. Selalunya yang ini dia sampai ke sini je kan. Sampai sini. So bila berjalan dia punya kaki tu akan nampak. So Nurul modify dia. Yang ini kita pusing dia sampai ke belakang. Ni sampai ke tengah belakang. Jadi bila berjalan tu kaki tu tak akan nampak. Ni hasil hari ni lah. Yang belakang kita, yang ini kain belah. Ni kain belah depan. Yang ni kita panggil kain belah depan. Kan? Dia belah. Selalunya dululah waktu baru-baru belajar tu Nurul buat. Okey, ini bahagian belakang satu, depan satu, yang tengah ni kita belah dekat sisi dekat sini. Kan kita belah sisi dekat sini. So sekarang sebab banyak orang komplain nampak betis, so Nurul yang tengah tu Nurul pusing dia sampai ke belakang. Jadi kalau berjalan tu tak nampak dia punya betis. Mana senang dengan skirt A. Yang A tu memang senang lah, jahit kiri kanan dah. Kan, lipat pinggang bubur getah. Tu memang senang. Yang ini dia kena ada teknik dia lah. Kita nak buat yang kain macam ni, kita ada teknik. Kalau kita tak ikut teknik yang kita buat, bila kita berjalan dia terjulur. So macam malam ni Nurul akan tunjuk macam mana supaya kain ni tak terjulur bila kita berjalan. Okey, rasanya kita dah boleh mulai dah. Okey, malam ni Nurul akan potong kain lipat depan ni tapi tak menggunakan pola. Kita terus potong dekat kain. Okey, kita ukur dulu labur dia. Kita kena pastikan dulu cukup ke tak. Sebab kain ni kita akan ambil secara menegak. Seboleh-bolehnya kita ikut ira kain yang menegak lah, baru dia cantik, baru dia sedap pakai. Labur 40. Okey. Kalau kain tu tak cukup kan, kita kena ukur dulu dia punya labur. Kemudian kita potong yang belah depan dulu. Kalau kain lipat batik kita potong belah depan. Sebab kalau tak cukup, belakang tu boleh kita sambung. Boleh kita sambung dari bahagian punggung ke atas. Kita boleh sambungkan dia. Tapi yang depan tu kan dia lebar. Yang belakang tu dia kan lebar. So kita potong dulu untuk depan, lebihnya baru kita ambil untuk belakang.
kalau labuh 40, Nurul akan ambil 40 tepat. Sebab nanti kan kita lipat lagi untuk basi bawah dia. Nurul tak tolak basi dia sebab bawah tu Nurul jahit 2 kali. Nurul tak jahit tepi untuk bawah tu. Ini kita potong dulu. Okey, kemudian kita ambil yang untuk belakang dia. Okey, setiap melipat kain Nurul akan pastikan Nurul akan ukur benda ni. Takut keliru dan takut ira dia ni sengit. Selok-eloknya kita jangan bazir kain lah, kita ambil cukup-cukup. Okey, kita ukur dulu labuh dia 40. Customer ni bahu pinggang ke punggung 9 inci. Okey, kemudian punggung dia 46 siap. Okey, 46 siap, dah ada kelonggaran tu. So 46 bahagi 4, 11.5. Okey, mula-mula kita ukur dulu labuh dia. Labuh customer ni 40 inci. Nurul tak tolak sebab nanti Nurul nak lipat bahagian bawah tu 2 kali. Jadi Nurul kalau labuh dia 40, Nurul ambil 40. Okey. Kemudian dari garisan pinggang ni garisan pinggang. Yang ini garisan pinggang. Yang ini garisan punggung. So turun daripada pinggang ke punggung ni Nurul ukur dekat customer ni 9 inci. 9 inci. Okey, kemudian keliling punggung 46. 46 kita bahagikan 4, itu dah siap dia punya ukuran dia. Masa Nurul ambil, Nurul terus tanya, boleh macam ni? Terus ambil ukuran siap lah. Kalau ikutkan dia punya punggung betul tu 45. So Nurul longgarkan sikit lah, tapi terus kita buat dekat situ ukuran 46 siap. Jadi tak payah tambah lagi kelonggaran. Kalau kita ambil betul-betul fit, kalau orang nak pakai longgar, kita boleh tambahkan setengah inci. Kalau orang tak nak tu, sebab kain kalau longgar-longgar sangat tak sedap pakai. Sebab baju dah longgar kan. So bila kain tu dia sedap, dia ngam-ngam lah dekat punggung, itu baru sedap pakai. Kalau boleh tambah dalam suku ataupun setengah, jangan sampai 1 inci. Itu longgar sangat tak sedap pakai. Okey, punggung 46. Dia ukuran punggung dia yang betul 45. So Nurul terus tambahkan dekat ukuran tu 46, 11.5. Okey. So kita tarik garis macam ni. Kemudian dekat bawah ni kita tanda dulu 11.5 macam tu. Yang bawah tu kita tak ada ukuran yang format dia. Selalunya kita ambil dalam 7.5, 15 inci lah dia punya belakang tu, 15 atau 16 inci, ataupun depend ikut customer. Ada customer dia nak macam kain lipat batik biasa je, dia nak longgar dekat bawah. So kita tarik je macam ni. Tak payah masukkan ke dalam. Tak payah dia kita buat tirus macam ni. Tapi yang cantik memang kain lipat batik ni memang dia kena tirus ke bawah. Dia baru cantik.
Tapi ikut customer. Kita kena tanya, kena bawah dia longgar ke ataupun nak dia punya lerang dia besar, senang dia nak berjalan, atau kan naik motor tu kena masukkan sikit lah. Kita tarik dulu macam ni. Kan dia 4 segi macam tu. Kalau ikutkan standard, dia dalam 7,5 inci ataupun 8 inci bawah ni. Tu kalau yang ponggong di bawah 40. Kalau yang di atas 40 kita kena lebihkan dekat situ, ataupun kita tolak daripada sini. Itu banyak teknik lah. Boleh kita tolak daripada ukuran ponggong ni 1 inci ataupun 1,5. Bawah ni kita sesuaikan. Kalau Nurul buat, Nurul tak pernah ada ukuran tertentu dekat bawah tu. Kita akan lihat pada ponggong dia ni. So kalau dia tak nak sempit sangat, kita buat longgar. Tu yang ni, customer ni yang semalam kita buat baju kebaya tu, dia tak nak kain dia sempit sangat. So Nurul masukkan dalam 1,5 inci atau 2 inci je dia punya ni. Jadi nampak bentuk. Kan? Bila kita letak macam ni, dia adalah bentuk. Dia tirus sikit ke bawah. So dia punya masuk tu dalam 1,5 saja. Lepas kita letak macam ni, so masuk dalam 1,5 je. Kan dia tak adalah nampak ketat sangat. Ni 1,5. Ada yang baru-baru ni Nurul buat dari kain batik viral tu, dia tak nak bawah dia kuncup. Dia macam nak straight je bawah dia. So Nurul buatlah macam ni je. Ikut kehendak customer kan. So belakang tu 4 segi je. Itulah bila customer datang, kita kena deal betul-betul dengan customer. Customer tu nak macam mana? Nak longgar, nak sempit. Tapi kalau dia nak pakai untuk kebaya yang yang bagusnya dia macam ni lah, dia tirus. Lalu kita ambil, kalau yang cakap dia nak fit betul tu kan, kita ambil dalam bawah tu dalam berapa, 15 inci ataupun 16 inci saja. Dia macam tu. Kalau macam ni kan, ni 16 inci ataupun 15 inci. Itu memang dia cantik lah. Tapi dia susah sikit nak berjalan. Okey, so sekarang ni kita tolak daripada sini ke sini, kita masuk 1,5 inci. Kita terus tarik dari garisan ponggong ni terus ke bawah. Buat macam tu. Kemudian yang dekat ponggong ni kita naikkan sikit. Kita naikkan 0,5 inci je ke sini. Okey. Untuk apa kita naikkan yang ni? Supaya dekat perut tu tak berlipat. Dekat perut tak berlipat. Bila pakai kain dekat perut tu tak ada lebih-lebih berlipat. Jadi kita kena, sebab dekat dekat sini ni kan kita ada tulang. Kan? Kita ada tulang dekat sini. So kita kena naikkanlah dekat sini dalam 0,5 inci. Supaya dekat perut tu tak berlipat. Okey, sekarang kita boleh potong. Basi untuk pinggang 0,5 inci. Okey, Nurul sangat jarang buat baju ataupun buat kain lah, buat kain yang pinggang dia terus bersambung. Sangat jarang. Jadi pinggang dia memang Nurul akan potong lain. Walaupun kain dia ada lebih macam ni. Memang dah terbiasa. So tepi dia kita akan ambil 1 inci. Senang nanti. Okey, kita gunting dulu ya. Okey, kita pinkan dekat sini dulu. Sebab kita nak potong yang belah depan. Bahagian belakang dia ikut ponggong. Depan tu kena lebih lah sebab kan ada lipatan dia. Depan ni kita potonglah terus satu lerang kain tu. Okey. Mula-mula kita potong bahagian depan dulu.
Okey, katakanlah bila kita dah potong dekat bahagian depan ni, kan kadang-kadang kain 4 meter dia punya orangnya tinggi kan. Kalau kain 4 meter, kalau bidang 45 tu, kalau labuh kain 40 dengan labuh baju 40 mesti tak cukup. Okey, bila tak cukup tu, kita bawah ni, kita ukur daripada bawah. Mana yang tak cukup tu kita boleh sambung dekat belah atas ni. Dekat belah atas ni kita boleh sambung dengan kain yang lain lah. Kita sambung. Kita sambung dekat bahagian punggung. Sampai ke paras ni masih boleh lagi. Berapa yang tak cukup. Dan pastikan kalau kain tu nak terletak cantik, kena ambil ira dia memanjang. Kalau melintang dia kurang cantik, apalagi kain kosong. Memang customer tak akan nampak. Tapi kalau kita betul-betul perhatikan, dia akan lain. Dia punya tone warna dia tu tak sama. Okey. Sekarang ni, kita buat yang bahagian belakang. Bahagian depan. So, kita ambil untuk dia punya pelipat tu, Nurul selalu ambil dalam 12 inci. Walaupun ada orang yang buat dia 10 inci. Okay, Nurul akan ambil dia punya ni 12 inci. Ada juga orang ambil 10 inci. So kita ambil 12 inci, kita tanda macam ni. Okay, kemudian kita tekap dia yang kita dah potong. So, kita akan potong ikut yang bahagian belakang ni. Kalau tak potong, rasanya kalau tak tambah dari mula tu agak susah lah sikit. Tapi kalau macam ukuran dia terkecil, okey, katakanlah bidang ini bidang 46 kan, bidang 46 yalah, ini bidang besar, bidang 60, bidang 60 ni okey, dia terlebih. Kalau bidang dia kecil kan, kadang-kadang kita tak cukup ni sebab punggung dia besar, so kita akan dapat 8 inci kan, kita akan dapat lebar ni 8 inci. So kalau lebar dia punya depan tu 8 inci, tak berapa selesa kita nak berjalan. Memang tak berapa selesa. Kalau Nurul, kalau dia dapat dekat sini dalam 8 inci ataupun 7 inci, Nurul akan tambah dekat dalam ni. Nurul akan tambah dalam tu. Sebab kalau 8 inci tu memang tak berapa selesa. Memang tak selesa untuk berjalan. Okay. Okey, lupa. Habis kalau macam nak buat dart, boleh je. Ini pinggang dia dalam 39. So, kita ambil dia dalam 5 inci. Kita ambil dia 5 inci, kita turunkan dalam 4,5. Tak ada masalah. Nak buat boleh, kalau tak buat boleh. Sebab dia kan kita gunakan getah, nanti mesti akan tertarik juga. Okey, kita dah siapkan ni. Kalau kita belum nak jahit, nak simpan dulu kain ni, so kita kena pastikanlah kita kena tanda bahagian atas ni. Kita kena conteng macam ni. Yang ni jadi kita tahu yang ini belah atas. Kalau tak nanti terbuat yang itu belah atas, bahkan tak sama, yang ini besar, yang itu kecil. Kalau kita buat yang itu terbalik nanti dah tak cantik. Kain ni beli, ini kain yang orang buat uniform tu. Macam uniform polis kan, uniform yang tebal tu. Okey, sekarang kita terus lipat. Sebelum kita jahit tepi, sebab nanti orang nak alihkan. So, sekarang kita letak dulu kain macam ni, kita buka macam ni. Okey, selalunya kain kita buat lipat dia dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Okey, ni kita lipat macam ni.
Okey, kita ratakan dulu, kita jumpakan dulu tepi-tepi ni. Okey. Masa Nurul belajar dulu, ada satu cikgu tu ajar, dia punya lipatan ni kena duduk dekat tengah. Kita tanda siap-siap yang ni. So nanti dia ngam-ngam, lipatan dia tu dekat tengah. Dekat tengah. Tapi dalam buat baju customer dari hari ke sehari, so customer minta dia punya lipatan tu, jahitan tu agak ke tepi sikit. So dia akan apa, dia cakap ke tepi sikit, dia tak nak dekat tengah betul-betul. So macam ni yang Nurul maksud tadi, Nurul cakap tengah dengan tepi tu dia yang ini. Dia punya lipatan ni kan. Dulu masa mula-mula belajar, dia punya lipatan ni kena duduk dekat tengah, ngam-ngam dekat tengah. Tapi nanti dia punya jahitan ni dia akan ke tengah sikit lah. Tapi dalam dah lama kita buat, so customer minta agak ke tepi sikit dekat atas peha tu. So kita ambil dalam 6 atau 7 inci daripada tepi tu. Okey, kita ratakan tepi ni. Lepas tu kita terus lipat. Okey, kita terus lipat. Kita lipat je dulu. Lepas tu baru kita adjust. Kita kena pastikanlah yang ni pun sama. Ini cara yang paling senang. Cara yang paling senang terus lipat. Kadang-kadang dia ada teori dia kan. Ni kena kacip dekat sini, kena tanda, nanti kena lipat. Susah. So dari sini kita ambil 7 inci. Ini pun tengok dia punya, yang ini ponggong dia 46, Nurul ambil 7 inci. Kalau dia ponggong di bawah 40, kita ambil 6 inci. Dia ke tepi tu. So dekat ponggong je, kita bukan sampai ke bawah Jadi kita ambil 7 inci. So kita gerakkan ni sikit. Kita ngam-ngamkan pada yang 7 inci tu. Sebab kita tengok kelebaran dia punya ponggong ni kan. Kalau kita tolak dalam 6 inci ke sana kan terlalu ke tepi. Okey, bila kita dah buat macam ni, kita ratakan sisi-sisi ni semua. Kemudian yang ini tadi kita ambil 12, kita kena pastikan kita dapat 12 juga. Okey, kita boleh rasa kan ni? Kita boleh rasa. Kita tengok ni 12 inci. 12 inci. Okey, harus sama. Tak boleh dekat sini 12, tiba-tiba dekat sana jadi 10. Tak boleh. Okey. Dah siap macam ni. Kalau kita jahit terus, nanti bila jalan dia akan terjulur, dia akan berlidah. So, kita tarik yang dalam ni. Buka kat sini, kita tarik sampai kalau Nurul ambil dalam 1,5 inci. Lepas kita tarik yang sana tu, kita kena ratakanlah balik. Okey, kita tarik dekat sini 1,5 inci. Kalau 1 inci dia sikit, dia akan terjulur juga. Ada juga teknik dia akan potong dekat sini. Okey, yang dalam ni dia akan buang. Dia akan buat macam ni, dia akan buang. Ada juga orang buat akan buang dekat bahagian bawah tu. Kalau macam kain batik, kadang-kadang Nurul pernah jugalah buat. Kalau kain dia tu keras, susah kita nak tarik ke atas ni. Kita kena potonglah dekat bawah tu. Yang penting yang bawah tu kena masuk ke dalam. Okey. Kena jadi macam ni lah. Okey, belum selesai lagi bahagian supaya dia tak terjulur ni. So yang ni kita akan buang dulu. Okey, kita akan buang dulu. Kita akan
Okey, ada satu lagi teknik tambahan yang Nurul pakai. Nurul akan pakai dia punya penyambung. Ini tak semua orang buat. Ini tak semua orang buat. Nurul akan gunakan penyambung ni. Gunakan penyambung ni. Jadi kalau kita pakai yang ni, memang insya-Allah sangat-sangat selesa kain ni. Sangat selesa. Cubalah kalau yang tak biasa pakai kain lipat batik, bila buat macam ni insya-Allah. Okey. Macam mana kita buat? Kita ambil kain lebihan tadi. Ini rahsia yang dah sekian lama ada dekat Nurul. Nurul tak pernah share dengan sesiapa pun. Tak pernah Nurul share. Ini rahsia tukang jahit. Ini rahsia Nurul. Memang betul-betul rahsia. Nurul tak pernah share dengan sesiapa pun. Dan customer pun tak perasan yang benda ni ada. Tak perasan yang benda ni ada. Kalau customer tu bukan seorang tukang jahit. Ini malam ni memang Nurul keluarkan semua. Yang ini memang Nurul tak pernah share. Tak pernah share dengan sesiapa pun. Ini ada satu nyonya. Dulu Nurul ada customer. Seorang customer tu. Dia baik. Sangat-sangat baik. Dia seorang Cina. Selalu datang lepak kedai. Nurul ni kan mulutnya popek kan. Banyak bercakap. Jadi selalu tanya dekat aunty tu. Dia seorang tukang jahit juga. Sampai, yelah kalau Cina tu kan sampai ke tua dia. So dia cakap macam ni. Dia tengok. Dia duduk depan Nurul. Dia tengok Nurul ni. Dia kata, Moy. Dia kata macam tu. Dia panggil saya, Moy. You kena tambah ni. Dia cakap, mesti you punya kain mesti sedap pakai. Memang betul. Semenjak daripada tu, Nurul terus buat benda ni. Dan Nurul tak pernah share. Tak pernah share dekat sesiapa pun. Dulu memang Nurul agak ni sikit. Kalau kain lipat batik tu Nurul tak bagi helper Nurul buat. Nurul yang akan buat sendiri. Tapi malam ni, sesiapa yang tengok sangat-sangat bertuah, Nurul bongkar rahsia ni. Okey. So, kita potong kain. Kita akan tambah dekat sini. Kita akan tambah dekat bahagian ni. So, ni ada 7 inci. Kan, ini kan dia punya lipatan tu. Yang belah dalam. Belah dalam. So, kita akan potong. Dekat sini, dia tak payahlah panjang sangat. Sama panjang dengan zip je. Sebab kalau labuh sangat kita buat, dia tak selesa nak pakai. Dia akan berlilit-lilit dalam tu. So kita potong dia dalam cukup. Selalu Nurul buat dalam 8 inci lah. Sama labuh dengan apa namanya? Dengan zip. Sama labuh dengan zip. Kita tampal je dekat sini. So kita ambil dalam 8 atau 9 inci je. Tak adalah labuh sangat. Selalu Nurul ambil 8,5 9 inci macam tu je. Tapi kita nak kita dah jahit tepi, kita pasang dekat sini. Alamak terbalik pula Nurul jahit tepi. Tak apalah, dia biar macam ni. So kita nanti akan jahit dekat sini. Okay, nanti kita jahit ni dulu, kemudian baru kita cantum dia macam ni. Kita cantum macam ni, barulah kita jahit tepi sama.
Okey, kita akan gosok dulu dia punya Okey, kemudian kita buat yang ni 12 inci je. Okey, sekarang kita nak jahit yang belah depan ni dulu.